Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dah masuk hari yang ke-6 bulan Ramadan. Sudah 6 hari kita berpuasa. 6 hari kita berada di dalam madrasah Ramadan, bulan yang penuh dengan limpahan kurniaan, bulan yang mulia, bulan yang memberikan pelbagai kenikmatan dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada dalam tempoh PKP, tetapi dari sudut nikmat Allah di dalam bulan Ramadan ini cukup banyak. Jangan kita terlepas peluang untuk kita nak merebut ganjaran-ganjaran yang hebat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang diangkat sebagai penghulu bagi segala bulan. Baik, insya-Allah sebagaimana biasa, TNT, Tadarus and Tadabbur. TNT, Tadarus dan Tadabbur kita khas sempena bulan Ramadan ini adalah surah Al-Baqarah, sebanyak 286 ayat kita akan tadarus dan tadabbur. Satu hari 10 ayat. Hari ini hari yang ke-6, jadi kita akan sambung pada ayat yang ke-51 sehingga ayat yang ke-60. Semalam kita dah membicarakan berkenaan dengan kisah suku kaum Bani Israel. Daripada Bani Israel itu, iaitulah 12 orang, 12 saluran keturunan. Kerana 12 orang itu adalah merupakan anak lelaki kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Nama-nama tersebut boleh tengok atau boleh rujuk pada video semalam. Bermula dengan Rubin, lepas tu Simon, lepas tu Levi, kemudian dengan Zabulon, kemudian dengan Asakir ataupun Yasakhar, dan juga Yahuza, macam-macam lagi lah, sampailah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin daripada ibunya yang Rahil, adik kepada Laisi, yang kedua-duanya merupakan isteri kepada Nabi Yaqub AS, berkahwin dengan pakciknya, daripada anak daripada pakciknya, iaitulah Laban bin Butail, atas nasihat daripada ayahnya Nabi Ishaq AS. Baik. Jadi sebagaimana biasa kita akan bacakan terlebih dahulu. Kita tengok ayat 51 ni. Ayat 51 kalau tengok dalam Quran tu muka surat yang ke-8 sampai ayat yang ke-60. 10 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Ayat 51 sampai 60 kita tengok terjemahan dia. Ayat 51, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa AS memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 52, kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu agar kamu bersyukur. Ayat 53, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat, dan keterangan yang membezakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 54, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Bunuh diri ni maksudnya apa? Tidak menyembah lagi anak lembu itu. Orang-orang yang tidak menyembah anak lembu itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang berpendapat maksud di situ adalah orang yang menyembah patung anak lembu itu saling berbunuhan. Jadi ini ada khilaf dari sudut persyariatan yang terdahulu. Kemudian hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat 55, dan ingatlah Allah dengan jelas, kerana itu kamu disambar. Dan ingatlah Allah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Nak tengok zat Allah. Kerana itu kamu disambar hala lintas sedangkan kamu menyaksikannya. Ayat 56, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu syukur. 57, dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiayai kami, akan tapi mereka yang menganiayai diri mereka sendiri. Manna ni adalah makanan manis sebagai madu, dan juga salwa burung sebangsa puyuh. Kemudian ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya. Makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 59, Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu seksa dari langit kerana mereka berbuat fasik. Dan ayat yang ke-60, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku, yakni suku Bani Israel itu, telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah.
Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Baik, itu terjemahan daripada 10 ayat yang kita bacakan tadi itu. Ayat 51 sehingga ayat yang ke-60. Masih lagi kisah berkenaan dengan Bani Israel. Cuma kali ini kisah dia berkenaan dengan kerenah Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Kita dah bincang pada ayat yang lepas silsilah keturunan Nabi Israel, Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yaqub AS secara asas. Dan pada ayat 49 dan 50 bermulanya kisah Allah Ta'ala menceritakan nikmatnya ke atas suku kaum Bani Israel ketika itu bersama dengan Nabi Musa AS, iaitulah diselamatkan daripada seksaan dan juga kezaliman Fir'aun laknatullah, dengan ditenggelamkan Fir'aun di Laut Merah dengan tentera-tentera Fir'aun ketika itu yang sedang mengejar Nabi Musa dan juga kaumnya Bani Israel. Jadi bila ayat ini masih lagi berkenaan dengan kisah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS, yang lebih kepada menceritakan kerenah Bani Israel itu sendiri. Disebutkan di situ ada anak lembu sembahan, kerana apabila Nabi Musa AS di semenanjung Sinai itu, diperintahkan Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah yang asalnya 30 malam, kemudian ditambah lagi 10 malam, 40 malam. Balik daripada Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa tengok umat dia tadi tu ada yang sebahagiannya dah sesat. Ini sebab apa? Sebab telah menyembah patung anak lembu tadi itu sebagai sembahan mereka. Antara kisah patung itu, iaitulah yang dibuat oleh pengikut Nabi Musa sendiri, adalah namanya Samiri. Dinamakan anak lembu Samiri kerana pembuatnya itu nama Samiri. Bukan lembu tu nama Samiri, tapi yang pembuat anak patung lembu itu adalah yang namanya Samiri. Dan Samiri ini juga antara pendapat ulama mengatakan dia juga adalah salah satu pendapat ulama Dajjal akhir zaman. Tapi dari sudut itu pendapatlah tentang berkenaan dengan kisah Dajjal. Tapi kita masuk berkenaan dengan kisah Bani Israel. Kalau kita pergi ke Semenanjung Sinai tu, kalau siapa yang pergi melawat Mesir, nanti nak pergi Semenanjung Sinai, naik Bukit Sinai tu, dia ada tunjuklah yang mana tourist guide ni ataupun ustaz-ustaz ataupun siapa pemandu pelancong ke bawa ke, dia akan tunjuk mana bentuk tadi tu. Jadi lembu tadi tu kerana apa? Sebab dia katanya dalam riwayat diambil tempat pijak yang ada malaikat yang menyerupai makhluk bertemu dengan Nabi Musa. Kesan-kesannya itu, tanah-tanah itu dibuat daripada kesan pijakannya itu. Kemudian jadilah anak patung tadi itu ada keunikan, ada waktunya berbunyi. Tapi kalau ikut riwayatnya saja, tapi hakikat dia bukanlah sembahan patung tadi itu boleh bergerak, tapi ada perkara-perkara yang menjadikan berjaya ditipunya iblis ke atas Samiri, dan Samiri pula berjaya menipu pengikut-pengikut Nabi Musa, dan akhir sekali mereka itu menyeleweng. Walhal mereka ni diselamatkan oleh Nabi Musa, kan? Dari sudut akidahnya dan dari sudut keselamatannya daripada seksaan dan juga kezaliman Fir'aun laknatullah. Jadi balik daripada itu, maka Nabi Musa terkejut melihat pengikutnya tadi itu dalam keadaan yang sudah rosak. Ini perangai Bani Israel yang Allah Ta'ala ulang balik. Kerana apa? Kerana mereka ni cepat lupa akan nikmat Tuhan. Kan? Mereka ni cepat lupa nikmat Tuhan. Senang nak kembali kepada kekufuran tadi itu. Ini kerenah yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Kemudian kerenah yang kedua, kalau tengok pada ayat yakni pada 55. Kerenah Bani Israel lagi ni, ada lagi yang kepura-puraan dalam beriman, yang mana mereka nak beriman sekiranya dapat melihat Tuhan. Dia minta, wahai Musa, boleh tak nak tengok Tuhan? Kalau tengok Tuhan, barulah kami beriman. Disebutkan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jarah. Lan, kami sama sekali takkan beriman kepada kamu sehinggalah kami nak tengok Tuhan tu secara jelas. Dia nak tengok Allah tu secara macam difahami makhluk berzat. Kan? Jadi ini kerenah Bani Israel ni.
Walhal dah berlaku perkara-perkara yang pelik, walhal dah berlaku banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak nak juga beriman. Ini antara kerenah-kerenah yang Allah Taala cerita. Dan dalam cerita ini juga mereka ni dah sesat di kebun zaitun selama 40 tahun. Bila sesat 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, 40 tahun. Maka dalam keadaan tadi tu kelaparan, mereka minta untuk Nabi Musa akan makanan rezeki yang special untuk mereka ni. Maka Nabi Musa pun doa lah, itulah di antara makanan yang special, iaitu al-manna was-salwa. Satu makanan kalau salwa tu ikut terjemahannya burung sebangsa dengan puyuh. Jadi bila dah makan, dapat makanan nikmat, time dapat nikmat tu ingatlah, dia bersyukurlah. Tapi bila dah habis, dia kufur balik. Itu perangai Bani Israel yang Allah Ta'ala cerita banyak tempat, bahkan terlampau banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini, yang merupakan ketika itu umat pilihan. Namun pada akhir zaman mereka tidak lagi menjadi umat pilihan, kerana yang pertama, sikap mereka tadi itu yang cepat kufur dan melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, mereka melanggar perjanjian daripada Allah, iaitulah mereka tak beriman kepada Allah, tak mengesahkan Allah, bahkan menentang para nabi-nabi yang dibangkitkan daripada kalangan mereka sendiri. Bukan sekadar menentang, ada yang dibunuhnya oleh tangan mereka sendiri. Dan yang ketiganya, kerana mereka bukan lagi umat pilihan, kerana mereka telah meninggalkan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar tadi. Ada banyak cerita lah dalam Quran ni. Kalau kita lihat, memang banyak cerita berkenaan Bani Israel dan juga Nabi Musa AS. Kenapa? Ulama bahas kerana inilah pertama, Yahudi daripada kalangan Bani Israel itu adalah musuh utama bagi umat Islam. Kita dah bincang semalam asal-usulnya daripada mana, daripada Yahuza ni pula daripada mana, daripada kalangan anak cucu anak Bani Israel, anak Nabi Yaqub. Dan kemudian cuma kita nak bincanglah sejarah yang kenegaraan yang belakang ni. Kita bincang sejarah kisah yang melibatkan para nabi, kan. Jadi supaya kita kenal siapa tadi itu Bani Israel, kita kenal perangai yang diwarisi oleh kaum Yahudi Zionis yang mempunyai ideologi dan matlamat yang mana nak menguasai dunia ni dengan cara apa jua matlamat mereka, atas mereka nak membenarkan ajaran dan kepercayaan mereka tadi itu, sehingga sanggup membunuh manusia yang lain yang bukan sebangsa dengan mereka dan juga yang bukan berideologi dengan mereka tadi itu. Jadi bila baca tu kita kenal. Sebab itu di antara dakwah ni, selain daripada kita basyirah, kita memberikan berita gembira, kita memotivasikan orang, kita menggalakkan orang dalam beramal, dia ada juga nazira, memberi peringatan supaya kita berwaspada terhadap perkara-perkara yang tak elok. Berwaspada, antara berwaspada daripada sikap atau perangai Bani Israel ini, Yahudi Zionis yang zaman sekarang ni lah. Maka ini, dan di antaranya lagi, apabila kalau kita lihat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa AS dalam ayat ini, iaitulah apabila Nabi Musa ketuk satu batu yang diperintahkan oleh Allah, maka terpancar daripada batu itu 12 pancuran mata air. 12 pancuran tu mengikut kajian ulama adalah merujuk kepada setiap suku keturunan Bani Israel, yang 12 suku keturunan itu, setiap itu ada dia orang punya masing-masing, supaya tidak berebut. Supaya tidak berebut. Ni antara mukjizat Nabi Musa AS. Selain daripada semalam kita dah bincang ayat yang ke 49-50 tu, antara mukjizat Nabi Musa iaitulah membelah Laut Merah. Yang pada hari ini kita belajar lagi, di antara mukjizat Nabi Musa adalah keluarnya pancuran mata air 12, sebanyak 12 pancuran apabila Nabi Musa ketuk batu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Banyak lagi mukjizat-mukjizat para nabi, termasuklah Nabi Musa, yang akan diceritakan dalam surah-surah dan ayat-ayat yang lain. Sebagaimana dalam diceritakan mukjizat Nabi Musa ni, tongkatnya itu dicampakkan dengan izin Allah, bertukar menjadi ular, mengalahkan
ular-ular sihir kalangan tukang sihir pihak diraja Firaun tersebut. Ni antara perkara-perkara mukjizat. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni kejadian luar biasa yang mencari adat, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada para rasul, sebagai nak membuktikan kebenaran yang mereka bawa kepada umat mereka tersebut. Ajaza ni lemah. Ajaza lemah. Mukjizat melemahkan. Jadi perkara luar biasa berlaku tadi tu sebagai nak melemahkan hujah-hujah musuh dalam nak menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul tadi itu. Sebab itu bila berlaku di hadapan mata mereka, contohnya dalam peristiwa Nabi Musa dicabar oleh tukang sihir diraja Firaun atas perintah Firaun. Maka bila dicampakkan tongkat tersebut berubah menjadi ular, mengalahkan sihir-sihir ular tukang sihir tadi itu, maka terus tukang sihir tadi itu lantas mengakui dan terus beriman. Kerana apa? Sebab dia tahu benda ni bukan sihir. Benda ni tak boleh nak dicabar, tak boleh nak dilawan. Sehingga mereka beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Tukang sihir tadi bila tengok mukjizat tadi itu, kami beriman dengan Tuhan yang mentadbirkan alam, iaitulah Tuhan yang diserukan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Mereka beriman. Tak begitulah juga dari sudut mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat itu terjadi dan hanya berlaku ketika mana kehidupan Rasul tersebut dan pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan satu sahaja mukjizat yang terus berkekalan sehingga hari kiamat, iaitulah Al-Quranil Karim. Al-Quranil Karim adalah mukjizat khalidah ila yaumil qiyamah, mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Yang lain itu sudah tidak berlaku lagi. Ia hanya dirakamkan kisahnya sebagai pengajaran yang mana untuk kita mempercayainya dan kita mengabdikan diri kepada Allah atas kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul menerusi mukjizat. Sebab itu mukjizat ni benda yang pemberian daripada Allah, tak boleh belajar. Sampai masa Allah Ta'ala perintah, barulah benda tadi itu berlaku. Contohnya apa? Macam mukjizat belah Laut Merah. Nabi Musa kan dah sampai ke penghujung jalan mati, di hadapan mereka tu Laut Merah. Nabi Musa tak terus ketuk Laut Merah tadi. Nabi Musa pun tak kata sabar-sabar, sekejap lagi aku nak ketuk Laut Merah. Tak. Pengikut Nabi Musa daripada Bani Israel dah cemas kelang kabut kerana tak ada laluan lain untuk nak jalan, nak menyelamatkan diri. Depan tu Laut Merah, belakang tu Firaun dan juga tentera sedang menyerbu dan semakin hampir. Tak. Dan lantas bila Allah Ta'ala perintahkan ketuk, nak menunjukkan mukjizat tu pilihan. Dia bukan boleh belajar dan dia bukan boleh dirancang. Bila Allah Ta'ala perintah satu rasul sekian, maka rasul tadi buat, maka barulah berlaku. Kerana apa? Kerana semua dengan izin Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Baik, itulah kesimpulan yang kita dapat pada tadabbur ayat 51 hingga 60 surah Al-Baqarah ini. Kita ulang balik yang pertama sekali berkenaan dengan kerenah Bani Israel terhadap Nabi Musa AS, iaitulah kerenah mereka apa? Kerenah mereka ni cepat lupa akan nikmat Tuhan dan senang sangat nak kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, mereka ni banyak songeh, minta perkara yang pelik-pelik, walhal bukan nak sangat pun, tapi kerana apa? Kerana nafsu mereka. Contohnya nak tengok Tuhan secara jelas, kemudian nak makanan-makanan yang mana apabila mereka disesatkan oleh Allah sepanjang 40 tahun dalam kebun zaitun atas sikap mereka yang sambil lewa dan menzalimi diri mereka juga, kan? Dan yang ketiganya, mereka cepat teruja terhadap perkara yang pelik sekalipun perkara itu bercanggah dengan akidah, sebagaimana mereka boleh menyembah anak lembu yang berhala yang dijadikan sembahan semasa ketiadaan Nabi Musa AS sepanjang bermunajat di Bukit Tursina. Walhal kat sisi mereka itu ada Nabi Harun. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, bila Nabi Musa balik terkejut tengok pengikut dia ada yang syirik, ada dialog dia dengan Nabi Harun, itu bukan dalam juzuk yang pertama ni, bukan dalam surah Al-Baqarah, tapi dibincangkan dalam surah yang lain, dalam juzuk yang
yang lain. Nanti kalau ada masa sampai ke sana, surah atau ayat tersebut, barulah kita perincikan kerana ada pengajaran yang lain pula. Bagaimana Nabi Harun membuat fiqhul muwazanat, pertimbangan atas tindakan dia tadi itu, yang mana pada awalnya tidak berapa dipersetujui oleh Nabi Musa alaihi salam tersebut. Dan juga yang keduanya, kita dapat tahu pengajaran ataupun kefahaman asas daripada ayat 51 sampai 60 ni adalah tentang mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Salah satunya iaitulah apabila Nabi Musa mengetuk batu dengan tongkatnya itu, maka terpancarlah 12 pancuran mata air untuk suku kaum Bani Israel tersebut. Jadi insya-Allah sekadar itu saja perkara yang boleh kita sampaikan. Jangan lupa setiap hari 12.30, satu hari 10 ayat, sekitar lebih kurang 30 minit ataupun tidak lebih daripada 45 minit untuk kita mengambil pengajaran. Kita dapat tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan ayat-ayat yang sepanjang di dalam surah Al-Baqarah ini. InsyaAllah kita cuba konsisten dan kita mohon kepada Allah kurniakan kita istiqamah untuk kita selesaikan satu hari 10 ayat. InsyaAllah Ramadan 29 hari kita akan mampu dan berjaya menghabiskan surah Al-Baqarah yang mengandungi sebanyak 286 ayat. 2 juzuk setengah lebih kurang lah. 2 juzuk setengah lebih kurang. Jadi sekadar itu saja, mohon sama-sama kita sebarkan, dan tolong siapa lagi yang belum subscribe YouTube Zuhaili Saiman, buka dekat YouTube, type Zuhaili Saiman dan tekan subscribe di sana. Dah tekan subscribe, tolong sebarkan kepada orang lain pula. Untuk siri-siri rakaman boleh tengok di YouTube Zuhaili Saiman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.